Sekarang ni, dah hampir setahun aku tersangkut di rumah. Tak lagi mengembara ke mana-mana. Secara jujurnya, aku rasa agak tertekan hidup macam ni. Kerana aku dah biasa mengembara, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Hidup nomadik. Bila aku rindu untuk mengembara, aku pun lihat balik gambar-gambar dan video-video yang aku rekodkan masa aku mengembara dulu. Dan bila aku lihat balik video-video yang aku rekodkan dulu, ada satu perkataan yang muncul di fikiranku. Nostalgia. Ramai yang berpesan, dalam hidup ni, kita kena sentiasa memandang ke depan. Ini mungkin betul masa aku muda, sebelum aku mula mengembara dulu. Tapi bila umur ni dah mula meningkat, aku perlahan-lahan mula memandang ke belakang, ke masa lampau aku. Video-video lama ni membuatkan aku teringat pada perasaan aku masa aku di jalanan dan mengingatkan aku kenapa aku buat semua ni, tujuan sebenar hidup aku. Aku mengembara seperti seorang anak kecil yang keluar melihat dunia. Sentiasa kagum, sentiasa tertanya-tanya, sentiasa mencari jawapan kepada semua benda. Masa aku di jalanan, aku tiada arah tuju. Aku tidak merancang apa-apa. Apa yang berada di depan sana? Apa yang berada di seberang lautan sana? Apa yang berada di sebalik bukit sana? Soalan seperti inilah yang membuatkan aku terus bergerak ke hadapan untuk pergi lebih jauh. Aku cuma seorang pengembara yang singgah sementara di sini, dan aku ingin melihat sebanyak yang mungkin sementara aku masih di sini, sebelum aku meninggalkan tempat ni selama-lamanya untuk ke suatu alam yang lain. Itu adalah sedikit daripada beribu-ribu video yang saya rekodkan masa saya mengembara dulu, masa saya hidup di jalanan. Saya mengembara lebih kurang hampir-hampir 10 tahun lamanya. Saya bermula mengembara pada tahun 2010 dan saya balik ke Malaysia for good pada tahun lepas, awal bulan Februari tahun 2020. Masa tu kita hampir-hampir kena lockdown, dah ada coronavirus dan kita punya international airport semua dah tutup. Kenapa saya mengembara? Ini adalah tujuan hidup saya. Secara general, tujuan hidup kita semuanya sama. Kita memang nak mencari happiness, kita nakkan kepuasan dalam hidup ni. Tapi macam mana kita nak mencari kepuasan dalam hidup ni, itulah yang membezakan kita semua. Itulah yang membuatkan kita semua unik. Itulah yang membuatkan kelainan pada setiap individu. Masa saya kecil dulu, saya banyak inspired bila tengok movie. Bila saya tengok cerita-cerita macam cerita Braveheart semua ni, saya rasa macam bila saya dah besar nanti saya nak pergi kerja naik kuda, cross sungai, naik turun bukit semua ni untuk sampai ke tempat kerja. Dan bila saya tengok cerita-cerita macam cerita Kung Fu, cerita-cerita Jet Li semua ni, saya rasa macam bila saya dah besar nanti saya nak pergi ke Shaolin Temple dekat Wudang Mountain ataupun mana-mana gunung-gunung dekat China, dan saya nak belajar Kung Fu dengan Shaolin Master.
Bukanlah pasal saya nak jadi fighter, tapi saya rasa macam hidup ni best sangat. Macam it's very interesting. Tapi bila saya dah besar, bila saya dah pergi sekolah, dah masuk universiti, dah mula kerja semua, saya rasa hampa. Ini ke realiti. Saya bukan lagi boleh pergi kerja naik kuda, cross sungai, naik turun bukit semua ni. Tapi saya pergi kerja bawa kereta, kena mengharungi jam tiap-tiap hari, dan rasa stres lagi nak dengan perangai driver KKL ni bawa kereta. Honestly, kerja 30 hari, dapat gaji, bayar semua bil, bayar loan kereta, bayar sewa rumah, semua tu, habiskan semua duit. And then kerja lagi 30 hari, habiskan lagi, bayar balik semua bil. And then kerja lagi, dan cycle ni berulang 12 kali dalam setahun. Lepas tu beli rumah, ambil loan sampai 40 tahun, berhutang sampai ke tua. Wow, ini ke realiti. Adakah kejayaan tu diukur dengan berapa besar saiz rumah kita dan brand kereta apa yang kita pakai? Masa saya kecil pun, saya banyak dipengaruhi untuk ada cita-cita seperti jadi lawyer, jadi doktor, jadi engineer bila kita dah besar ni semua. Dan saya terfikir, apa sebenarnya tujuan hidup kita ni? Bagi saya benda tu semua tak salah daripada individual punya level, pasal memang kita semua ni kena survive dalam sistem ni. Tapi saya cuma rasa kecewa dengan sistem yang ada sekarang ni. Saya mula fikir benda ni masa saya belajar dekat New Zealand dulu. Masa dekat New Zealand, saya tinggal dekat sebuah town yang kecil, nama dia Wanganui, lebih kurang 3 jam daripada Wellington. Mungkin pasal town tu kecil, pemandangan dia pun cantik, dia tenang tempat tu, dan banyak gunung-gunung berdekatan. Dan daripada situ saya dapat idea macam mana saya nak lead hidup saya, apa purpose saya dalam hidup ni. Bila saya balik ke Malaysia, saya bekerja sebagai seorang lecturer. Saya mengajar 3D animation, visual effects. Tapi saya bekerja sebagai seorang part-time. Saya tak pernah bekerja full-time dalam hidup saya kerana saya ni memang against the system 9 to 5 ni. Jadi saya cuma bekerja part-time dan juga buat freelance job. Saya bekerja selama lebih kurang 4 tahun sampai tahun 2010. Dan disebabkan saya part-time lecturer, so every time cuti semester saya akan keluar travel selama sebulan. Saya bermula dengan backpacking around negara-negara Southeast Asia seperti Thailand, Myanmar, Laos, Indonesia semua ni. Tapi saya rasa tak puas travel sebulan. Dan saya rasa jealous bila tengok Mak Saleh ni semua boleh travel sampai berbulan-bulan, sampai ada yang bertahun-tahun lamanya. Dan masa tu saya cakap dekat diri saya, yang satu hari nanti saya akan jadi macam diorang ni. Dan itu adalah antara sebab-sebab dan faktor-faktor kenapa saya memilih untuk hidup macam ni, hidup mengembara. Saya rasa hidup macam ni very exciting. Tapi bila jadi pandemik macam sekarang ni, saya rasa betul-betul stres. Especially bila saya jumpa balik kawan-kawan lama saya, kawan-kawan saya masa yang belajar sama-sama masa dekat sekolah dulu. Saya punya classmates semua. Bila saya compare diri saya dengan diorang, diorang ni memang dah duduk dekat sini, dah membina kerjaya dekat sini. Ada yang ada rumah besar, yang dah ada kereta mewah. Dan bila saya compare diri saya dengan diorang ni semua, saya macam tak banyak harta, saya cuma ada laptop yang saya pakai ni. Saya cuma ada saya punya phone, saya punya hard disk, kamera yang saya pakai untuk rekod video ni sekarang. Beberapa helai baju, seluar. Saya rasa semua harta yang saya ada sekarang ni memang boleh muat dalam saya punya backpack waterproof yang besar tu, yang 150 liter tu. Okay, saya pun tak nak video ni jadi panjang sangat.
Saya ada banyak lagi benda saya nak cerita. Of course, 10 tahun mengembara. Dan sekarang ni pun saya ada banyak free time. So, saya akan cuba untuk buat lagi banyak video-video macam ni, tak lama lagi. Dan mungkin lepas ni saya akan ceritakan macam mana saya mula mengembara dengan menggunakan basikal pada tahun 2010 dulu. Hopefully next week. So, jumpa next week.